Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Hello guys, welcome back to Celebrity Podcast. Mirul Aiman di sini. Okay, kita nak start bercerita untuk High Council. Okay, first of all, Mirul Aiman sebenarnya bukan Fakri. Kita nak mulakan dengan cerita macam tu. Okay, first casting yang I lalu adalah Mirul memainkan watak Kaha, yang aku Kaha, Kapla High Council tu. It's me actually. And Mirul rasa 80% lah, 80% daripada chances untuk Mirul dapat tu sebenarnya dah dapat dah untuk Kaha. Tapi Tuhan tu lagi tahu kan apa yang kita perlukan instead apa yang kita mahukan. I go to second casting which is for Fakri. Dan bila Mirul tengok skrip Fakri itu, is a magical characters. Dia adalah seorang yang sangat adventure daripada segi emotion, daripada segi body language, daripada segi life trouble, apa yang dia faham dalam hidup dia sangat tragis. So Fakri is very complex I think. Kalau ada vitamin tu, dia ada semua jenis vitamin kat dalam tu. Ada satu. So Mirul rasa Fakri adalah seorang yang sangat-sangat challenging. Dan sedikit sebanyak dia similar dengan Mirul Aiman, which is Mirul Aiman adalah seorang yang sangat sensitif. Maybe cancer babies lah tu. Cancer babies, dia sensitif. Dia sangat tersentuh dengan apa yang dia lalu, which mean daripada sedih ke gembira ke dengan kawan-kawan ke, daripada segi emotional ke, sangat sensitif. So Fakri ada benda tu. And then bila kita dah go through script 10 episode script kita tengok kan, Mirul rasa yang kita tengok impact Project High Council sepanjang 10 episode ni, Mirul dah jumpa ketika buka script tu dulu. Dan Mirul dah go through 10 episode and I nampak this script is a Hollywood script lah. This is quality script lah. Cakap kalau I bukan berlakon pun, I nak tengok cerita ni. Sebab cerita ni is gonna be bold. Memang impactful punya. Sebab dia cerita pasal kita punya face remaja. Dan semua orang lalu face remaja. Dan semua orang kena faham face kita sekolah menengah ni adalah face kita bertukar daripada budak kecil, remaja dan dewasa. Pertukaran 3 face kat dalam tu. Dan dia sedikit sebanyak waktu sekolah adalah waktu yang paling banyak bagi impact dekat hidup seorang manusia, I think lah. Sebab itu for me lah, masa Mirul sekolah, Mirul lalu banyak benda yang memberikan impact untuk be a matured person after the school. So Fakri drive the whole story. Fakri membawa kereta sepanjang 10 episod ni. Dan expectation Mirul sebenarnya Mirul sangat-sangat pressure lah. Sebenarnya sejujurnya proses persiapan Project High Council tu sangat-sangat pressure. Kita ada masa yang sangat-sangat singkat. Kita perlu training, kita perlu script reading, kita perlu bedah script, kita perlu tackle dalam dua-dua bahagian. Sebab kita as an actor ni, kita takut tau. Kita takut bila jadi action ni, kita takut bila kita terlalu fokus on action, kita tergelincir bahagian acting. Dan kita terlalu fokus on acting, kita tergelincir bahagian action. Sebab iyalah kita bekerja dengan tubuh badan dalam cerita ni, tubuh badan dan emotion. So kita nak linkkan dua-dua tu in balance way, which is action punya barang aku kena proof yang aku boleh bagi 200%. Dan acting punya barang aku kena bagi proof 200% juga. Bila kita serve kat depan kamera, dia akan jadi satu masakan yang enak, cahaya cukup kan. So kita nak benda tu. Kita takut. Mirul selalu berfikir takut, aku tak lepas benda ni kan, terlebih-lebih action pula, acting hilang pula. So Alhamdulillah, bantuan tu datang daripada pelbagai aspek lah, which is me Mirul Aiman sendiri mempunyai kekuatan yang sangat kuat untuk follow the process. Sebab kalau you guys nak tahu, proses menjadi seorang Fakri dalam projek High Council ni sangat-sangat penat. Because bukan penat nak kerja, bukan penat nak kerja, penat nak faham Mamat ni, penat nak faham Mamat Fakri ni. Kau nak apa sebenarnya ni kan? Penat. Dan kita nak portray apa yang dia tulis dekat skrip tu dan cipta the figura in a beautiful way lah kan. Kita tak nak ambil ringan dengan maruah skrip yang orang buat dah lama dah. 4 bulan nanti diorang cipta skrip tu kan, with all the penat, all the tears, all the buang kertas, terlalu banyak diorang buat kan. Kita tak nak hancurkan maruah tu. We want to serve it with a beautiful way. Dan bantuan tu ada dari berbagai aspek. Directors mempunyai kekuatan dari segi love. Diorang tak pernah lokek untuk bagi kita love, untuk bagi kita kasih sayang in actor. Diorang tak pernah kedekut ilmu. Diorang tahu bila masa actor perlukan dan actor tak perlukan. Ini some parts lah yang mungkin Mirul boleh cerita. Ketika itu Fakri perlukan emotion yang sangat kukuh dalam satu scene tu. That scene is so impactful. Kalau Mirul tak boleh bagi, Fakri tak boleh bagi, cerita tu akan drop. So time tu macam ada crew, maybe dia buat kerja untuk Fakri lah. Dia ada macam set up apalah untuk Fakri kan. Tapi kita tak salahkan siapa-siapa. Pada tu dia pun buat kerja dia. Tapi disebabkan directors kata, jangan kacau pelakon aku, semua orang tak kacau. Jangan kacau pelakon aku, dia tengah buat barang dia.
So dia faham kita perlukan pemahaman tu je daripada directors untuk kita serve dekat mata dia. Sebab kita nak serve bukan dekat orang yang dekat set ni, kita nak serve dekat satu barang je, which is camera. Kita nak serve energy tu dekat satu tempat je, which is dekat mata penonton lah. Siapa mata penonton dekat set? Directors je. So kita perlukan masakan yang cukup dekat mata directors. So benda tu. Dan Alhamdulillah proses tu dibantu kukuh oleh my directors. Dan all the cast sangat-sangat talented, sangat-sangat passionate. Mereka menggunakan jiwa sebagai instrumen yang kukuh dalam cerita ni lah. Jiwa, cakap jiwa and heart sebagai instrumen yang kukuh. Mereka berlakon bukan daripada badan, daripada sini, daripada jiwa mereka sendiri. Dan kita semua asyik berborak pasal berlakon sampai 55 hari tu dan macam masuk dalam lakonan. Hari-hari borak pasal berlakon. That was good. That was so impactful for the story. Dan benda tu terbukti lah. Betul lah apa yang orang cakap, usaha takkan mengkhianati hasil. Dan KLCC menceritakan hasil itulah. Dan itulah sedikit sebanyak. And Alhamdulillah 10 episod pun sudah berjalan. Miru nak share banyak sangat ni. Kalau share 2 hari pun tak habis lagi. Okay, so persediaan Project Council, I watch a lot of movies daripada kecil pun. And I do love action piece. One of my favorite movies is Apocalypto. Kalau you guys tahu, is orang asli punya cerita. Dan dia sangat pure dia punya fight. Dia sangat pure dia punya raw punya action. Life diorang tu sangat pure sebabkan diorang berhidup bersama dengan pokok dan sebagainya. Dan I rasa I boleh pinjam banyak benda daripada situ lah, Apocalypto. One of it lah. Dan I suka satu cerita ni, which is Warriors. Tom Hardy dengan seorang lagi pelakon yang tak tahu, is brothers punya cerita juga. Dia beradik punya cerita juga, fighting juga. Dan I tengok cerita tu sebelum Project Council lain. I tak tahu Project Council tak wujud lagi dalam hidup I tengok like 6 times, 7 times. And I rasa macam Tom Hardy punya karakter tu sedikit sebanyak adalah seorang Fakri lah. But I improvise it a lot daripada Tom Hardy. And kita nakkan eager, kita nakkan angry seorang Tom Hardy tu ke dalam Fakri. Dan bagaimana Tom Hardy bawa dia melalui style West, dengan macam mana orang West punya hidup. Dan Fakri tak boleh tiru Tom Hardy punya cara sebab itu adalah West punya cara. So how Asian, how kita punya cara nak build Fakri tu, macam mana Fakri nak bawa diri seorang Tom Hardy tu melalui Asian way, melalui Nusantara punya way. So that's the thing yang I rasa macam most challenging part lah. Dan I kaji bagaimana dia immerse dalam setiap emotion yang dia lalu, daripada menangis, daripada marah, daripada sedih, daripada gembira. I think setiap apa yang Fakri buat dalam setiap emotion dia tu, dia bagi highest peak. Kan you guys boleh nampak highest peak dia daripada dia nangis, daripada dia marah. Okay, kalau kita nak tahu, kita ada dua jenis tau, dua jenis acting lah. Okay, cerita pasal acting pula kan. Kita ada Western punya style and Asian punya style. So Western punya style, diorang stylize the character. Bila stylize, baru keluarkan rasa tu. Rasa tu baru sampai dengan style dia orang. Tapi kalau Asia, sebab tu kalau kita tengok cerita Korea, cerita Jepun, kalau Korea, diorang habis. Kalau Jepun, wah. Kalau orang Melayu gaduh pun, wah. Kita punya lumrah hidup tu macam tu. Dan we cannot tiru pun Western punya style sebab kita bukan macam tu. Kita punya life tu macam tu. Kita punya life tu memang Asian punya style. So, Project Accounts ni portray the real Nusantara punya budak-budak. Daripada segi face, daripada segi personality, daripada segi immersivenya diorang dalam setiap emotion yang diorang lalu. So, Fakri I think immerse dalam karakter dia terlalu dalam dan menjadikan seorang Fakri di dalam skrin lah. And I love that because I tak rasa I dapat dah momen tu. Itulah sedikit sebanyak persiapan seorang Fakri. Dan Fakri memberikan I impact yang besar lah, which mean impact dalam career I sebagai seorang pelakon lah. Because of the love, because of the support, because of the energy yang you guys bagi, because of belief. Dan itulah vision kita nak sebenarnya. Vision kita adalah kita nak deliver the story dan orang believe, dan orang suka, orang minat dengan apa yang kita sampaikan. Dan kat sini saya rasa this is my only chance lah untuk cerita apa itu peminat sebenarnya kan. Okay, as an actor, saya rasa I kena bagi tahu apa maksud peminat ni sebenarnya. Okay, peminat ni, kenapa diorang meminati seorang pelakon? Kenapa mereka meminati celebrities all around the world? Kita as a human, kita lalu pelbagai impactful moment dalam hidup kita, which is impact kita daripada segi sedih ke gembira ke impact. Dan tak semua manusia ada kekuatan untuk ceritakan pada orang apa yang aku lalu ni. Kau faham tak? Tak ada kekuatan benda tu. Kau faham tak macam apa yang aku lalu ni? Diorang tak ada kekuatan benda. So tiba-tiba bila diorang tengok satu show dan ada satu pelakon ni menggambarkan apa yang diorang lalu, which is impactful moment tu, sebiji apa yang diorang lalu. Dan akhirnya diorang dapat ada kekuatan tu untuk beritahu kawan dia, okay, selama ni aku nak cerita apa yang aku lalu. Tu Muhammad Fakri dalam cerita tu, itulah aku dulu.
Dan pelakon tu berjaya untuk deliver it sebiji apa yang rakyat lalu, netizen lalu. So sebab tu diorang minat. Akhirnya ada orang voice out apa yang aku lalu sepanjang hidup aku ni. Sama juga dengan karakter Naim, sama juga dengan karakter Kaha, sama juga dengan karakter Ayam. Ada orang yang macam tu. So kita as a pelakon ni, kita kena ada responsible untuk sampaikan rasa orang. Kita hanyalah mewakili rasa orang je ni. Kita hanya portraykan rasa orang kat dalam skrin supaya diorang yang tengok ni faham. Oh, akhirnya ada orang ceritakan apa yang aku rasa. Itulah maksudnya peminat. And thank you so much for the support. And banyak lagi karya-karya yang Mirul akan kongsi lah, InsyaAllah. Okay, Asrama punya live lah. Okay, Asrama punya live is very dodgy lah actually. Asrama punya live ni lagi-lagi kita lelaki. Apa yang I boleh conclude, Asrama adalah satu pra-tentera punya markas, which is kau born to be a leader there. Kau kena rasa macam mana kau kena berdiri di atas kaki kau sendiri untuk kau survive as a human, as a man. So proses dia menggunakan disiplin, commitment, pressure, thinking in pressure, critical thinking. Macam mana kau kena decide apa yang kau kena buat tanpa bantuan mak ayah kau kat sebelah. So all the process membantu Mirul untuk membawa Fakri lah di dalam projek kau. Okay, salah satunya adalah I'm a rugby players. Rugby players ni dia ditekankan dengan komitmen. Kau kena commit main rugby, tapi kau kena bagus belajar. Kalau kau tak bagus belajar, kau tak dapat team pun. So kita kena balance kat situ. Kat situ ada disiplin, kat situ ada komitmen, kat situ ada prinsip. Tu I belajar banyak benda kat situ lah. So as a rugby players, I kena fight, bersaing dengan orang kawan baik I sendiri untuk dapatkan position. So benda-benda tu membantu I untuk faham apa sebenarnya proses to be a student dalam sekolah asrama ni. Dan life dekat asrama tu sendiri, macam mana kita ada problem dengan kawan. Kita duduk satu tempat tapi kita ada problem dengan kawan. Kita ada problem dengan diri sendiri. Kita ada problem dengan cikgu. Kita ada problem dengan kita punya pelajaran dan sebagainya. Dan bagaimana kita manage to survive with a good way akhirnya. Macam mana kita nak buat benda tu. So Mirul dah lalu semua benda tu, dan sedikit sebanyak membantu Mirul lah untuk membawa Fakri dalam projek kawasan. Alright guys, tune in to the next episode. Mirul akan ceritakan bagaimana rejection ni effect dalam my life dan how I react with that. So stay tuned.